Oh, panjang banyak tu. Jadi harap maaflah kalau tak dapat menyempurnakan penjelasan yang panjang lebar tentang soalan-soalan ni, sebab banyak sangat. Satu-satu tu pun kalau nak bincang dengan detail, biar puas hati, makan masa sebenarnya. Saya ada dua soalan. Satu, hadis yang menyatakan sahabat minum darah bekam Nabi itu, adakah ia sahih? Adakah ia sahih? Jika ia sahih sekalipun, bukankah ia bercanggah dengan ajaran umum Islam yang melarang ta'assub? Yang kedua, ada kemungkinan tak hadis yang sahih riwayatnya tapi tak sahih dirayahnya. Yang pertama, memang hadis itu sahih, tapi dari segi amalan sahabat itu tak boleh kita buat pegangan dan jadikan contoh, tak boleh. Sebab dia tu dalam keadaan kita panggil maghlubul hal. Orang dalam keadaan maghlubul hal, maknanya di luar kawalan perasaan dia. Dia macam tak sedar diri. Kita tak boleh nak buat rujukan, panduan, tak boleh. Dia tak sedar dah itu najis ke apa ke, dia tak sedar. Jadi orang maghlubul hal, misalnya kita kata contohnya, seorang ibu bila anak dia jatuh dalam parit atau dalam sungai, lemahlah kira-kiranya. Jadi tiba-tiba dia kerana dorongan sayang yang amat sangat terhadap anak dia tu, dia terjun. Maksud dianya, kira-kiranya nak menyelamatkan anak dia. Dia terlupa yang dia tu tak pandai berenang pun. Sebab terlajak sayang dan terlalu cepat, tiba-tiba dia tak sedar. Jadi kita tak boleh, kalau kedua-duanya mati, kita tak boleh kata si ibu tu bunuh diri. Kira-kiranya kalau dalam keadaan biasa, dia sedar, dia kalau terjun dalam sungai yang dalam macam tu, dia tak pandai berenang, mati. Macam bunuh diri lah. Jadi bolehkah kita kata bunuh diri? Tak boleh. Dia tak termasuk dalam bab bunuh diri, sebab dia tak dapat mengawal perasaan dan fikiran dia, macam tak sedar. Yang macam ni tak kira. Jadi tak kira sebagai bunuh diri kalau macam ni. Sebab apa? Sebab dia tak sedar. Jadi kita tak boleh ambil kira benda-benda macam ni. Kita kena tengok seramai-ramai sahabat-sahabat lain tu ada buat ke? Sahabat-sahabat besar tu sayang sangat kepada Nabi SAW. Isteri dia sendiri tu, kalau nak kira, tak dan kepada orang lain, dia dululah. Dapatnya air kencing tu ke, ataupun darah tu ke, dia sendirilah dapat. Tapi dia tak pernah buat. Sebab apa? Ini jelas Nabi SAW sudah ajar dah. Air kencing najis, ini kotor, dia sudah ajar dah. Kalau yang bersih, bukan masalah ta'assub, apakah tidakkah bercanggah dengan ajaran umum Islam yang melarang ta'assub, bukan masalah ta'assub. Kerana kasih, nak buat kenangan, ingatan, itu boleh. Sebab itu Nabi SAW, dia bila cukur kepala kan, dia bagi kepada sahabat dia. Kenapa dia tidak pernah bagi macam tu air kencing dia ataupun darah dia kepada sahabat? Jawabnya, kerana hukum asal Islam, benda ni najis. Bila najis tak kira siapa pun. Dia tidak ajar begitu. Tapi dia nak buat contoh, kalau rambut itu tidak najis, kita boleh simpan. Kalau kita nak letak dalam poket buat sembahyang pun tak jadi masalah. Dia bagi. Itu untuk kenangan. Boleh jadi sebagai isyarat kepada benda lain lagi. Isyaratnya macam zaman sekarang ni kan, orang boleh kesan buat ujian DNA dan sebagainya, ataupun nak kesan penyakit, boleh melalui sehelai rambut, boleh. Jadi isyarat ke situ. Kalaulah kita ni dapat kesan betul-betul yang Nabi punya, dan bandingkan dengan yang lain-lain yang dakwa sebagai anak cucu Nabi tu, mungkin kita dapat kesan dengan rambut tu. Itu antara mungkin faedah dia lah. Kalau kita nak fikir secara terbuka zaman sekarang ni, kenapa dia bagi? Mangkuk dia ada bagi kepada sahabat. Itu yang suci. Dia tidak ajar jadi pengotor dan buat ikut suka hati. Dia tak ajar. Tak ajar pun takkanlah orang yang kerana cinta kepada kita, dia lupa diri dia, kita nak pukul dia, kita nak maki dia.
Itu bukan juga cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar saja begitu, you know. Yang nak pakai untuk umum, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu. Sebut darah. Dia tak kata darah Rasulullah kecuali ke apa, tak ada. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan seterusnya yang lain-lain. Darah tu termasuk. Jadi tak ada kecuali. Kalau nak kata ada kecuali, kena ada dalil. Itu tak boleh jadi dalil. Sebab orang tu di luar kawalan, dia tak sedar diri. Kenapa Rasulullah tak marah? Sebab orang ni sayang kepada dia sangat. Takkan kita nak marah? Cuma dia sudah bagi panduan umum. Dan tengok sahabat-sahabat besar dia, ramai lagi yang lain. Adakah buat? Tak ada buat. Bila begitu, itulah yang menjadi ikutan kita. Jangan ada yang kecuali yang pelik-pelik ganja-ganja yang seorang, dua, itu tak boleh kira, tak boleh jadikan panduan. Bukan masalah ta'assub. Ta'assub tak boleh. Sayang tak apa. Salah satu tanda orang tu sayang, dia nak simpan barang. Baju Rasulullah ke, ataupun apa di rambut Rasulullah ke, itu tak masuk dalam ta'assub. Orang lain pun boleh kita buat begitu kalau nak. Tapi siapa nak simpan rambut kita kan? Kuku kita siapa nak simpan? Kalau Rasulullah ada nak simpan. Sayyidina Muawiyah simpan kuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kerak kuku, kan dia adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kerak kuku, dia simpan. Dia simpan. Jadi orang-orang yang kasih telajak macam ni, kalau ada perbuatan dia yang berbeza, kita tak boleh pakai, tak boleh ikut. Jadi dia ambil, dia kata kalau saya mati, bila kafankan saya tu, ni kuku-kuku Rasulullah letak dekat mata dia. Padahal kita kata Nabi pernah ajar macam tu. Tak ada. Tak pernah. Nabi tak pernah ajar, tapi sayang dia tu. Itu kehendak dia. Jadi hendak benda tu tidak najis pun. Tidak najis pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia minta pakai baju Rasulullah tu biar dia kafankan dia. Rasulullah benarkan. Jadi kalau yang lain-lain apa salahnya? Soal dia tu tidak memberi kesan, itu cerita lain. Tapi Rasulullah SAW turut kehendak orang. Mana-mana yang boleh turut lah. Mana-mana yang tak boleh, jangan.